بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita pada bulan ini diberi kesempatan dan peluang untuk berjumpa lagi dalam kuliah ilmu, dalam kuliah kita untuk sama-sama kita mencari ilmu untuk mempersiapkan diri supaya amal-amal kita lebih baik di masa ke semasa, dan kita bersedia nak jadi orang yang sentiasa duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang bicara, saya terus perbincangan kita pada malam ni muka surat 103, pertama 102. Pada kertas yang ada pada tangan tuan-tuan, saya ada kitab Al-Jauharul Mahub Munabbihatil Qulub, permata-permata yang bercahaya pada nak menerangkan, nak memberikan peringatan untuk kita sekalian mendapat ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tulisan ulama-ulama. 0102, tajuk kita bincang ialah kelebihan doa. Baik, kita sambung situ nah. Sambung tentang fadilat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak jadikan doa ni sebahagian daripada cara hidup kita. Kerana orang Islam kita sekalian ni ramai yang rasa doa tak penting. Nabi khabar dalam hadis, Nabi kata ad-du'a'u ra'sul ibadah. Atau hadis lain Nabi kata yang sahihnya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kepala kepada semua ibadat. Doa itu ialah ketua dan punca segala ibadat. Kerana ibadat tak ada doa, bermakna itu bukan ibadat. Kita salat, doa. Kita zikir juga, doa. Kita baca Fatihah, doa. Kita baca surah Quran pun doa. Lepas sembahyang doa. Maghrib pagi berdoa. Itu kehidupan kita. Kerana doa itu punca ibadat. Sama juga tuan-tuan dan sekalian, kita tengok kertas, tulisan ulama juga ibadat. Sambil kita tengok tulisan mereka, kita baca, seolah-olah kita merenung. Seolah-olah kita memegang kertas ini seperti mana kita pegang tangan orang yang mengarang kitab ini. Kita tengok tulisan dia seperti mana kita tengok jari-jari yang menulis ataupun jari-jari ulama menulis akan ilmu. Seperti kita tengok diri apa yang bersusah payah nak bagi ilmu sengkang mata nak tulis kitab. Saya boleh bayang tuan-tuan, saya boleh bayangkan macam mana hidup ulama dulu nak susun kitab ni susah. Di zaman tak ada elektrik macam kita ni. Di zaman tak ada kemudahan-kemudahan yang kita rasa hari ni. Dulu kalau dia nak tulis kitab ni, zaman yang Tok Guru kita tulis kitab ni, saya ingat pakai pelita kot. Pakai kita atau pakai jamung. Pasal itulah. Tapi kedaifan dia masa itu merupakan kemajuan yang mereka buat kitab. Tulis kitab. Dalam kegelapan malam tulis.
dalam kegelapan hari-hari yang depa lalu, hanya pelita saja yang ada. Tapi depa tak pernah tinggalkan ilmu ini. Saya boleh bayangkan depa tulis ni waktu gelap, pelita minyak gas ya. Mungkin ada. Gos lindak lagi kot masa tu. Kan? Yang ada mungkin pelita minyak gas. Tapi ilmu depa, Allahu Akbar, menerangi alam seluruhnya. Karena itu doa depa. Doa depa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mati meninggalkan satu yang terbaik. Dia mati meninggalkan tulisan-tulisan ilmu yang manfaat. Manfaat di mana? Manfaat di dunia bagi kita dan bermanfaat bagi si mati di kubur sana. Inilah orang yang cerdik, mencari habuan-habuan akhirat semasa di dunia. Pagi tadi saya lepas solat subuh, saya mai pelabatan, mai hantar ustazah isteri mai sekolah. Balik lajak pergi ke kedai makan, cari roti canai apa tak ada. Pergilah kedai Ketuk Tawang sana, jumpa satu kedai, berhenti. Tiba-tiba mai satu orang muda. Dia kenal saya. Waktu sebab saya tak tutup, tak pakai face mask, tak pakai tutup muka tu, tak pakai, saya pun sudah makan dan duduk makan. Mai satu budak muda, dia bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tengok siapa dia, nak cam tak cam. Saya tak suruh dia buka face atau apa penutup muka tu, saya tak suruh buka lah. Tapi dia tegur kita, bermakna dia kenal. Saya pun tak kata ni sebab dia, tak kata lah. Kan mungkin dia tak selesa nak buka betul apa pelitup muka dia. Saya tanya dia, mai mana? Dia kata, mai sini, saya kerja kedai sebelah tu, mai nak makan ayam. Ustaz kenal saya tak? Saya kata nak kenal, tak kenal siapa dia tu. Dia kata saya jadi imam masjid. Satu masjid dekat Teluk Tawang. Dia kata, oh baguslah. Imam muda. Imam yang diberi ruang oleh pihak masjid untuk mencuba. Kan, cuba supaya kita tak ketandusan, kita tak kehilangan para ulama-ulama ataupun imam-imam kita masa depan. Yang kita dapati tuan-tuan, Pulau Pinang antara negeri yang macam negeri lain betul lah. Saya pergi kata ceruk negeri ni kita dapati imam di Kuala Lumpur semua orang kita. Yang yang hijrah ke sana, pergi kerja sana jadi imam masjid, imam surau. Kita sini pun sama juga. Imam kita kurang. Kita ada, tapi yang betul-betul, khususnya saya tengok, khususnya golongan muda ni tak, jarang ada. Baik. Orang muda ni mai jadi imam, saya terima tahniah lah kamu jadi imam. Ada satu orang anak murid kita juga, dia nak pergi Mesir, tuan-tuan, tapi tak dapat pilah pasal Covid. Kementerian Pendidikan kita tangguhkan penerbangan mereka ke Mesir, tak boleh JDP. Walaupun mereka dah siap nak pergi dah baru ni. Bulan 3, 4 baru ni siap nak pergi, tiba-tiba damai corona ni tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi, ada ambil keputusan tak mau pergi dah. Ada ambil keputusan nak sambung lagi dalam negeri. Ada kata nak pergi pula juga. Ada satu pelajar ni, dia jumpa saya, dia dapat layak untuk pergi Mesir lepas tam dia bagus. Dia Jeddah di depan. Sekolah di NW kita. Ngaji dengan isteri saya jugalah, mengenai ustazah. Anak murid ustazah, anak murid kita juga. Tempat dia, saya tak mahu abang tempat mana, kawasan kita juga. Dia harap kat dia lah. Sebab apa? Sebab tu imam yang ada dalam tu, bekas qadi situ meninggal tahun lepas. Jadi masjid tu duk cari tu imam. Yang lain imam tu ada, tapi depan imam pelapis berganti. Dia nampaklah budak ni, bacaan bagus, hafal pun hafal. Orang pun akhlak baik, rajin ngaji yang kita juga, alhamdulillah. Tak mana tu guru ada, dia ada.
Cuma tiba-tiba di kampung tu, dia asal kampung tu, mak kampung tu, semua kampung tu, tok-tok dia semua kampung tu. Tiba-tiba ayah dia beli tanah dekat dengan Tasik Gelugong. Buat rumah sana. Dia nak pergi Mesir. Tapi ayah mak dia pindah pergi belakang Maybank ni, Tasik Gelugong tu, ada tanah belakang tu, tanah apa? Tanah lot belakang tu, tanah kebun getah belakang tu, pakat buat rumah. Dia ayah dia ambil rumah tu. Budak ni bila tak boleh pergi Mesir tuan, tak dapat pergi Mesir lagi, dia ikut ayah dia. Pindah pergi Tasik Gelugong. Bila saya pergi masjid itu buat kuliah, dia ada. Saya tanya dia, apa abang, dia duduk mana? Mainlah jadi imam sini, saya kata dia. Itulah Ustaz, dia kata. Ana pun nak jadi imam juga, tapi lah balik Tasik Gelugong. Saya tanya, pasal apa balik Tasik Gelugong? Mak ayah pindah sana. Jadi saya nak tanya Ustaz, saya nak buat guna, orang kampung minta saya jadi imam. Saya kata kat dia, kalau bab ni hang duduk Tasik Gelugong, kampung hang asal mak ayah hang ni perlu bantuan hang kena tolong depa. Kata nama Allah hang kena tolong. Kita buat macam mana Ustaz? Hari Jumaat, kalau tak ada imam, hang kena jadi imam di masjid hang. Ataupun buat giliang. Bila yang hang boleh free, hang boleh pergi jadi imam, tolong jadi imam. Buat jadual gitu. Pasal apa? Pasal hang kena bantu kampung hang. Walaupun hang duduk jauh Tasik Gelugong, jauh juga tuan. Nak belah Bagan sana tu. Kampung asal dia. Saya kata hang kena pulang. Pengorbanan hang atas nama sayangkan masjid, sayangkan rumah Allah, sebab tak ada siapa dah, hang kena pulang. Itu jihad hang. Saya kata ada pi. Hang kena tolong kampung. Dan saya kata kalau tak cukup duit, beritahu kita pakat cari bagi buah minyak kata hang. Nah, kita pakat cari buah minyak kata hang ulang alik sudah. Tolong bagi masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun setuju. Dia ulang balik. Tasik Gelugong, hari yang dia lapang, dia pergi jadi imam. Pengorbanan dia. Sebab kampung tu, bila tu imam dia meninggal, bekas qadhi tu meninggal kampung tu, tak ada tu imam. Jadi nak latih pemuda-pemuda ni untuk pergi ke depan. Juga satu tanggungjawab kita. Supaya tak mau, tak ada berganti, kita susah hati. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi insya-Allah saya betah balik, kita akan tengok apa yang ada dalam kitab kita untuk mengaji, kan? 0102 kitab kita cerita tentang doa. Kita nak ajak orang muda berdoa, nak ajak orang muslimat berdoa, muslimin berdoa. Jangan sampai tak doa, kerana doa itu kunci ibadat. Ad-du'a'u mukhul ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu kunci ibadat. Doa itu ketua segala ibadat. Mana siapa yang tak berdoa, seperti mana tak beribadat. Dalil dia, tuan-tuan, dalil dia, yang kata ibadat kena doa ni apa dia? Tuan-tuan, apa dalil yang kata ibadat ini, solat, mengaji, zakat ke, apa benda ibadat kita buat, Quran, baca Quran ke, lepas itu kena doa. Apa dalil dia? Ulang balik, apa dalil kata setiap kali beribadat, lepas ibadat kena doa? Dalil senang ni. Tak usah pergi jauh. Kita ambil doa, kita ambil dalil, ayat 5 surah Al-Fatihah. Paling senang. Dalil paling kuat sekali. Dalil paling mudah dan kuat. Bila Allah kata apa? Allah suruh kita kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil? Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami minta tolong doa. Tengok nak kata doa kena melekat dengan ibadat ni, sebab dalil lagi, boleh tak kita baca Iyyaka na'bud, mati yang tu, wa iyyaka nasta'in, boleh tak baca mati yang tuan-tuan? Ataupun saya baca contoh jadi imam,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'bud. Berhenti yang tu. Boleh tak? Boleh tak tuan? Tolong jawab bagi. Tak boleh. Ta'lim tak apa berhenti. Tahu tak boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ataupun berhenti pada Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikut ulama qurra, ulama Al-Quran. Jadi nak tunjuk dalil kata doa ni. Ulama qari-qari sama ada cara baca ahli Kufah atau ahli Basrah ataupun Madinah, semua pembaca-pembaca ahli Quran mengatakan bahawa nak wasal ke nak sambung ke ayat 5, jangan wasal dan jangan sambung. Dia kena singlekan dia. Dia kena satu. Jangan campur sama siapa. Contohnya bacaan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Sah. Kalau nak 3 kali waqaf, boleh. Tapi tak mana, kok mana pun. Sambung ke, waqaf ke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena bersendirian. Tak boleh sambung. Tak sunat sambung dan tak elok sambung. Walaupun ada yang baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti ikut dan ikut ceruk lah. Sedangkan ahli Kufah tak baca lagu tu, ahli Basrah tak baca lagu tu, ahli Madinah, qari-qari Madinah tak baca lagu tu. Pembaca-pembaca Quran di zaman sahabat tak berhenti lagu tu. Dia berhenti ikut 7 kali berhenti, atau 8 kali berhenti, atau 4 kali berhenti, atau 3 kali berhenti. Itu bacaan Fatihah yang sah. Kok mana pun, mereka berhenti tang Maliki yaumiddin. Lepas tu, iyyaka na'budu wa nasta'in, tak campur dengan siapa-siapa. Kerana apa tuan? Kerana maknanya, nak abang kata, apabila engkau beribadat pada Allah, kita kena berdoa minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ikut tauhid pula tuan, ayat 5 ni dia panggil tauhid uluhiyah Allah. Kalau ikut apa tamu tauhid pula, tulang balik ayat 5 ni termasuk pada tauhid uluhiyah, tauhid ketuhanan Allah. Ni apa Tuhan Allah? Allah ini terkaya ia hingga wajib hamba sembah dia, dan Allah ini terkaya ia sampai wajib hamba minta dekat dia. Nah, kita baca istighna wal iftiqar pada tauhid sifat 20. Saya ingat tuan-tuan balik. Saya ingatkan tuan-tuan balik. Nak abang cerita sebelum kita buka kitab ni, kita nak mukadimah dulu. Ulama tauhid dah sebut. Sifat 20 itu 20. Tapi dibahagikan kepada 4. Peringat balik lah, peringat balik. Apa dia bagi 4? Bahagian pertama dia panggil nafsiyah. Bahagian kedua dia panggil salbiyah. Bahagian ketiga dia panggil ma'ani. Yang keempat panggil ma'nawiyah. 4. 20 pecah 4. Kemudian bila pecah 4, ulama tauhid kata, bila kau salat, kena bawa sifat tu kalau boleh. Supaya hadirnya rasa bertuhankan Allah dalam salat. Kena bawa. Oh, nak kata fikir nak bawa je mana 20, nak ingat lagu mana. Maka kesimpulannya ulama kata, daripada 4 itu, kesimpulannya dia pecah 2. Untuk bawa dalam salat, yang ni rasa Allah itu istighna, terkaya, sempurna. Yang keduanya kita rasa kita ni terkurang, kita ni fakir, iftiqar pada Allah Ta'ala. Tu. Bawa 2 ni lah.
Maka bila kita fakir pada Allah yang ghani, yang kaya ni, kaya mana sempurna Allah. Kaya mana sempurna Allah. Bila kita kata Allah sempurna, memiliki segala-galanya, kita pula kita fakir, maka yang fakir wajib minta yang kaya. Tiba-tiba tuan, hamba tak minta ke Allah Ta'ala. Bila tak minta jadi apa? Seolah-olah engkau itu kaya, tak perlu Allah. Bila engkau kata engkau kaya, tak perlu Allah Ta'ala, dia nak pergi ke mana tuan? Lama-lama dia jadi engkaulah Tuhan, bukan Allah Ta'ala lagi. Sebab hang kaya, hang rasa hang hebat, hang rasa hang bagui, hang rasa hang dah cukup. Ketika Tuhan jadi Tuhan, Allah tak jadi Tuhan dah. Engkau Tuhan selain Allah Ta'ala. Inilah kata ulama, sebesar-besar syirik yang tersembunyi. Ialah engkau rasakan tak perlu Allah. Tu. Dia nak beri rasa perlu Allah, doa. Minta pada Allah. Semalam saya baca kitab bab ni juga, tuan-tuan. Sama. Saya sebut apa semalam, tuan-tuan? Kita sebutkan, tuan-tuan ni Allah sekalian. Dalam hati kita ni, bersarang macam-macam benda. Hajat, permintaan, harapan, permohonan, macam-macam ni dalam hati. Hak sakit, harap sembuh. Hak miskin, harap kaya. Hak susah, harap senang. Hak dosa, harap ampun. Hak yang lemah, harap kuat. Ni hak yang tak larat tu semua kita, dosa kita tak larat semua kita. Maka nak minta ke siapa, tuan? Kita pun kata ke Allah, la ilaha illa anta. Tak ada Tuhan melainkan kau ya Allah. Tak ada Tuhan melainkan kau. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Aku tak ada upaya dan kuasa. Dua benda. La haula, tak ada keupayaan, wala quwwata, tak ada kekuatan. Lemah. Illa billah, melainkan aku bergantung pada engkau ya Allah, baru kuat. Maknanya harapan, maknanya pergantungan, maknanya permohonan. Jadi hidup kita ni penuh dengan permintaan, permohonan, harapan pada Allah. Tuan-tuan, harapan ni bukan duduk tang kita aja. Orang mati dalam kubur berharap nak balik. Harap nak balik. Pasal apa? Pasal nak buat ibadat. Dan bagi pihak saya sendiri, tuan-tuan, saya sebutkan balik benda yang mungkin ada pada kita semua. Kita ni duk harap kalau Allah cabut nyawa nanti. Harap Allah cabut nyawa pada ketika mana dapat mengucap amin. Kan? Kita minta harapan kita kalau Allah nak ambil nyawa, biarlah dan ibadat dan taubat. Kalau boleh ambil sujud tu. Harap. Permohonan yang tinggi pada Allah. Kita harapkan supaya apa? Supaya dapat kebaikan. Ada satu anak murid kita baru ni meninggal. Mak kepada sahabat kita yang buka farmasi Ahlam tu dekat Koskam ni. Adik-beradik saya jugalah. Ada kompok sikit, ada sangkut-sangkut dengan sikit. Mak dia rajin duk mengaji. Dia pergi rumah saya di kampung Pokok Tampang, dia ikut memang Ahad. Dia ikut kata cerok. Baru dia sakit, saya ada di Kuala Lumpur. Anak dia telefon saya, mesej saya pukul 1 pagi. Masa saya bawa balik daripada kuliah. Tengok-tengok mesej dia kata, mak saya meninggal, Ustaz. Saya kata, saya minta maaf, saya ada di Kuala Lumpur waktu tu. Tapi yang tuan dia kata, maksud saya apa? Kita cerita pasal mati. Dia kata waktu mana mak saya sakit, ni sahabat kita ni. Tadi saya jumpa dia tadi dekat di Pelabatan tadi, jumpa dia. Lama tak jumpa dia, lepas mak dia mati saya tak jumpa dia. Dia kata bila mak saya sakit, dia hospital, saya jaga dia, saya sedih lah. Tapi bila mana mak saya meninggal, dia kata,
Bila tengok wajah mak dia, saya ambil gambar. Saya akan ambil gambar kenangan. Ambil wajah mak dia. Ambil apa handset, ambil gambar. Buat kali terakhir. Buat kenang-kenangan. Sebelum ni dia kata, saya sedih lah pasal mak saya sakit. Tapi bila hari matinya mak saya ambil gambar. Tengok senyum Ustaz. Saya lapang hati, lapang dada, seronok tengok mak. Saya rela dia pergi dah. Pasal saya tahu dia mati baik. Saya tanya dia, ada tak mak sebut apa sebelum meninggal? Ada Ustaz. 2-3 benda. Apa dia? Antaranya boleh habaq tak? Boleh. Sebab saya nak kongsi sama dengan tuan-tuan. Dia kata mak saya ada 2 benda. 3 benda dia habaq saya, 3 benda. Tolong sambungkan benda ni. Bila mak tak ada. Dia habaq lama lah. Tapi hari nak meninggal dia tak habaq. Cuma 3 benda yang dia buat. Dia kata, tolong tengok anak yatim yang mak bela mengaji di pondok sekian-sekian. Anak yatim daripada luar. Daripada Kemboja ke mana, saya tahu. Seorang anak yatim yang duduk sini tak ada siapa. Mak dia bela bagi mengaji. Makan minum budak ni dia sara. Bagi beras, bagi semua. Duit bagi kat budak ni, mak ni bagi duit kat budak ni mengaji di mak tahfiz. Bagi. Yang ketiganya, mak dia kata, mak nak mengaji. Mak sihat esok mak nak mengaji. Dan hari dia nak meninggal pun dia dah sebut juga. Kalau mak sihat, mak nak mengaji kat ustaz. Kat saya lah. Dia habaq. Maka benarlah tuan-tuan, benarlah. Hadis Nabi SAW, hadis yang saya sebut selalu, bab mati ni. Sebab kita nak berdoa tuan. Saya sebut ni pasal nak berdoa. Tujuan kita ialah nak habaq kata jom doa pada Allah. Mengharapkan pengakhiran yang terbaik. Hadis yang saya maksudkan, hadis yang kita baca di pondok, kitab Tok Guru Pondok. Kok senang kita. Kitab Tuan Husin Kedah. Yang mengarang kitab namanya Usul Tauhid. Bukan muka surat yang kedua, sebelah kanan, sebelah kiri, pertama sebelah kiri. Pada baris yang keempat, pada saya ingat lagi. Tok Guru kita bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis ni saya bawa di satu tempat. Pasal nak motivasi mengaji ni. Pasal nak angkat semangat soal mengaji. Sampai mati. Apa kata Nabi SAW? Sebelum kita bincang sikit dalam kitab. Nabi pun, Man ja'ahu malakul maut. Ini cerita pasal ni. Hadis ni ada kaitan dengan kematian mak sahabat kita ni. Dan juga orang lain yang mati mengaji. Nabi kata, Man ja'ahu malakul maut. Barang siapa yang datang kepadanya malaikat maut. Kawan-kawan pondok saya pun ramai juga dah yang meninggal. Kawan sekolah rendah pun ramai juga yang meninggal. Baru ni juga hari Selasa baru ni. Minggu lepas bukan? Hari ni apa? Hari ni Rabu. Hari Isnin. Dan hari Sabtu. Hari Sabtu baru ni kawan baik sekolah, kawan sekolah di Lahad Tembul meninggal. Sama umur. Sebelum tu 2 minggu 3 bulan lepas hari Jumaat sahabat siapa satu kampung, satu permainan, satu sekolah meninggal. Maka apa Nabi kata, Man ja'ahu malakul maut. Barang siapa yang datang malaikat maut dekat dia. Maknanya isyarat kepada mati. Malaikat maut main nak ambil nyawa. Dan juga malaikat maut juga akan main kat kita tuan. Akan main kat kita. Tunggu masa lah. Akan sampai masa malaikat maut main kat kita. Tak ada siapa pun yang boleh lari daripada mati kita semua ni. Semua kena mati. Tak ada masa. Tunggulah. Kematian itu akan sampai juga. Kan? Walaupun manusia tu lari daripada kematian itu, Allah kata, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Mati akan datang pada kamu. Main. Jadi kita semua akan mati. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang datang malaikat maut nak ambil nyawanya. Tapi ketika mana malaikat maut mai ambil nyawa dia, Nabi kata, وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ. Waktu mana dia nak mati itu, dia sedang mencari ilmu. Dia sedang menuntut ilmu.
wa huwa yatlubul ilm, dan dia fi'il mudhari' dia hal mustaqbal, sedang dan akan duk mengaji dan nak mengaji. Niat dia macam tu. Maka Nabi kata siapa-siapa yang datang kematian padahal keadaan nak mengaji dan sedang mengaji. Dan tujuan mengaji pula Nabi kata dalam hadis tu, liyuhya bihil Islam. Tujuan mengaji nak hidupkan Islam. Jangan niat tak ada niat mengaji tuan, jangan mengaji tak ada niat. Jom kita mengaji dengan niat nak hidupkan Islam. Dengan cara beramal, hidup Islam dengan cara beramal. Satu. Macam mana cara hidupkan Islam? Pertama, cara hidup Islam dengan beramal. Solat jemaah ramai-ramai, baca Quran, mengaji ramai-ramai, itu cara hidup Islam. Cara menghidupkan Islam. Yang kedua, macam mana nak hidup Islam? Tuan-tuan, yang kedua, soalan dia, macam mana cara nak hidupkan Islam? Jawapan dia ialah pada muka surat 20 surah Al-Baqarah ayat 133-134. Cerita bagaimana Nabi Yaqub bila nak mati, nak wafat. Bila mana wafat, semua Nabi tanya anak-anak, ma ta'buduna min ba'di, bagi 3-4 daripada bawah, muka surat 20 belah kiri. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak cucuku sekalian, hampa nak sembah siapa kalau ayah mati nanti? Ini Nabi-Nabi tanya. Para Anbiya wa Rasul bertanya. Mereka bertanya kepada anak cucu mereka. Kalau ayah mati esok, hampa nak sembah siapa? Maka ini satu benda yang dibuat oleh para Rasul, para Nabi-Nabi. Mereka nak pastikan kalau mereka nak mati, mereka nak anak cucu mereka sembah Allah. Inilah cara hidup Islam. Sama kita tuan-tuan, kita mengaji, apa ilmu kita mengaji, sampaikan kepada anak cucu supaya hidup Islam kat mereka pula. Latih mereka. Supaya kita ada kesinambungan, kita ada ilmu manfaat yang kita tinggalkan pada anak cucu kita. Kita nak mati tuan. Dua habaq dah nak mati dalam kubur, ada 3 benda saja. Sedekah jariah, ilmu manfaat, anak doa, anak soleh doa. 3 tu reta kita. Soalan dia, ada tak reta tu kat kita? Ada tak sedekah jariah yang banyak kita buat sekarang ni? Ada tak ilmu manfaat kita tinggalkan atau kita ambil? Ataupun ada tak anak soleh yang kalau kita mati dia doa kita? Kalau ada, selamat dalam kubur. Kalau tak ada, siap. Pusah bagi ada juga. Sebab tak selamat di kubur kalau tak ada 3 benda ni. Bagi tuan-tuan dan muslimat. Jadi hidupkan Islam bagaimana? Hidupkan Islam dengan cara sampaikan, turunkan, wariskan ilmu ni kepada anak cucu. Baik. Maka Nabi kata apa? Siapa yang mati kat dia sedang mengaji itu ilmu, tujuan dia mengaji kerana nak hidupkan Islam. Maka Nabi kata apalah? Sambungan hadis tu. Jawapan dia, siapa mati mengaji kerana hidup Islam, apa jawapan dia? Nabi kata, kana baini wa bainahu, adalah dia yang mati itu dengan aku. Darajatan wahidatan fil jannah, akan bersama dia dengan aku, akan bersama dengan syurga yang satu nanti. Allahu Akbar. Maka sahabat kita kata dia bila mak dia mati dia sonok Ustaz, senyum saja. Nampak tenang, senyum. Pasal apa? Pasal mak dia habaq dah. Mak kalau sihat, mak nak mengaji. Maka tiba-tiba Allah ambil. Dia pun dah sebut saya tu, dia pergi kampung. Dia kata, ikut ni nak mengaji lah Ustaz. Tapi tak sakit-sakit macam mana? Kalau kita sihat, ikut amai. Tak sihat, tak apalah. Dia disebut nak mengaji. Bermaksud, dia mati dalam mengaji. Maka tersenyum dia ketika mana dia meninggal. Tuan-tuan umat Islam, inilah harapan kita. Inilah ingatan dan harapan dan impian kita. Yang benda ni tuan-tuan, kita bukan boleh buat. Yang boleh buat itu Allah. Yang boleh buat kat kita ni Allah ya. Allah saja yang boleh bagi kita mati elok. Mati tu hak dia.
kita juga hak dia. Jadi kalau gitu, mati elok ni ketentuan Allah Ta'ala, maka jom minta, jom doa, jom harap supaya dapat kematian yang baik. Tuan-tuan puan sekalian, sambung bicara kita insya-Allah muka surat 2, baris kedua. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Sebelum ni kita bincangkan, pada bulan lepas kita bincang macam mana silaturahim itu bergantung pada Allah, bergantung pada arash. Siapa putuskan dia seperti putus dengan Allah, dan siapa sambungkan silaturahim seperti menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lepas punya nah. Baik. Malam ni yang kita bincang insya-Allah. Dan hikayat. Hikayat mana cerita. Baik kedua nah. Baik. Ini cerita yang terjadi untuk menguatkan hujah yang ada. Atas nama kelebihan-kelebihan. Kan? Baik. Hikayat bunyi apa? Apa maksud dia? Apa cerita dia? Masuk dua orang lelaki atas Nabi Daud alaihissalam. Masuk ni mana mai jumpa lah. Satu hari Nabi Daud duduk seorang-seorang. Dia mai dua lelaki. Mai jumpa Nabi Daud alaihissalam. Ini cerita dia. Maka mengkhabarkan dia oleh Malakul Maut. Ketika mana dua orang lelaki ni mai jumpa Nabi Daud, ketika itu Nabi Daud sedang menerima tetamu daripada Malaikat Maut. Lelaki ni pun mai jumpa Nabi Daud, dan ketika itu Malaikat Maut pun mai jumpa Nabi Daud. Mai buat apa? Malaikat Maut mai apa kat Nabi Daud? Kerana mengkhabarkan oleh Malaikat Maut akan hal dua orang tadi. Malaikat Maut mai khabar kat Nabi Daud bahawa dua orang ni hak mai jumpa dia ni, Malaikat Maut kata apa? Bahawa seorang daripada keduanya akan mati nanti. Malaikat Maut mai abang. Dua orang yang masuk jumpa hang tu, wahai Nabi Daud, salah seorangnya akan mati. Aku akan ambil nyawa dia nanti. Kemudian dia tanya lagi. Mati itu bila? Malaikat Maut kata, kemudian dia 7 hari. Kemudian 7 hari makna apa? Maknanya, Malaikat Maut abang kata dia akan mati dalam tempoh tertentu. Kan? Salah seorang daripada dua ni. Itu Malaikat Maut abang. Malaikat Maut abang pun pasti Allah yang bagi tahu. Allah yang suruh ambil nyawa. Kan? Dalam kitab lain juga kita faham, tuan-tuan. Malaikat Maut bertanya kepada Allah Ta'ala dengan pertanyaan sebanyak 27 kali sehari semalam. Apa dia tanya? Ya Allah, bilakah ajal dia sampai? Kita lah. Ataupun dalam kitab lain kata, tiap-tiap orang kita ni ada malaikat Maut. Dia duduk pantau kita. Duduk ikut ke mana tepi. Tiap-tiap hari dia tanya Allah, ya Allah, bilakah sampai ajal sini yang aku ikut ni? Adakah hari ni, saat ni? Allah kata, tak lagi. Maknanya malaikat Maut pun tak tahu kita mati bila. Tapi tugas dia tanya. Kerana mati itu pada Allah. Mati itu pada urusan Allah. Siap dah kita ni. Nak mati hari apa? Mati lagu mana? Tak mana mati? Apa sebab? Semua siap. Jadi malaikat Maut tanya Allah Ta'ala. Allah beritahu dia bahawa dua-dua orang ini akan mati. Kemudian, cerita dia, kemudian daripada 7 hari, kemudian melihat akan lelaki itu oleh Nabi Daud, kemudian daripada 7 hari. Lepas 7 hari, ikut cerita ni kata, lepas 7 hari, seperti yang dijanjikan, lelaki itu tak mati pun. Padahal Malaikat Maut kata dia akan mati di 7 hari. Malaikat Maut kata, dia ni akan mati lagi 7 hari. Tiba-tiba lepas 7 hari, tak mati juga. Malaikat Maut dah habaq Nabi Daud lah. Tiba-tiba Nabi Daud tengok
Dua-dua orang tadi, salah seorangnya tak mati juga. Duk hidup elok. Jadi, apa jadi? Maka bertanya ia akan malaikat maut. Nabi Daud bertanya pada malaikat maut daripada halnya hal orang tu. Hang kata mati 7 hari ni tak mati pun. Kan Nabi Daud kata ke malaikat maut. Dalam Quran disebut malaikat maut. Kitab Injil Taurat dipanggil Izrail. Baik, namanya Israel tu dalam kitab Taurat Injil. Dalam Quran tak sebut Israel. Quran sebut Malakul Maut. Dalam surah Sejadah ada. Baik. Maka Nabi Daud tanya kepada Malakul Maut. Hang kata nak mati 7 hari ni kau ni. Tapi tengok sihat elok pun tak mati juga. Pasal apa dia tak mati? Pasal apa tak mati? Sedangkan hang kata nak mati. Maka berkata malaikat maut, bahawasanya laki-laki itu tetap kala keluar ia daripada engkau, menyambung ia akan rahimnya. Maknanya lepas 7 hari sebelum tu, malaikat maut kata, lepas dia keluar pada jumpa hang, dia balik keluar 7 hari lepas, dia keluar pada rumah hang, jumpa dengan hang tu, dia keluar terus dia pergi cari orang. Terus dia pergi sambungkan silaturahim dengan manusia lain. Yang mana kelahi dia pergi baik balik. Ni laki-laki ni. Dia nak mati hari 7 hari. Tapi kerana lepas-lepas dia jumpa Nabi Daud, dia balik rumah dia pergi cari kawan-kawan, dia pergi cari musuh-musuh dia pergi cari siapa-siapa untuk bersilaturahim. Baik, ini malaikat maut kata. Lepas dia keluar pada rumah hang, dia pergi cari orang untuk menyambungkan silaturahim. Kan? Maka kata dia, ditambahkan Allah Ta'ala pada umurnya 20 tahun. Subhanallah. Nak mati 7 hari. Tiba-tiba kena dia pergi menyambungkan silaturahim. Dia pergi berbaik-baik dengan orang. Dia pergi bermaaf-maafan dengan orang. Dia buat baik dengan orang kampung. Dengan siapa yang salah, dia minta maaf. Siapa salah, dia maafkan. Dia menjaga silaturahim. Maka malaikat maut kata, kerana dia menyambungkan silaturahim, Allah sudi tambahkan baginya hidup lagi 20 tahun. Subhanallah. Nak bang apa? Silaturahim itu penyambung umur. Silaturahim ni menambahkan baki umur kita. Yang tak tahu tinggal bila. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, kalau ikutkan dalam hadis Nabi pula, Nabi kata apa? 2 benda yang menambahkan keberkatan umur. 2 benda yang menyebabkan umur kau panjang. 2. Apa dia? Pertama, silaturahim. Kedua, sedekah. Sedekah. Cerita kedua yang saya boleh cerita tuan, sama juga baru ni, 3 hari lepas. Satu kakak yang duk mengaji kita di Ma'had, dia hantar mesej kat saya. Dia kata, Ustaz tengok mesej ni, mesej daripada anak menakan dia. Anak menakan dia duduk Sungai Petani. Perempuan dan lelaki. Yang perempuan tu nak menakan dia. Kahwin, ada 2 orang anak. Suami dia balik, suami anak menakan dia, balik daripada kerja. Dia kerja belah Penang kita lah, balik Sungai Petani. Aksiden dekat Sungai Petani. Dia hantar mesej saya baca lah. Kata-kata daripada isteri yang kemalangan ni. Dia kata apa? Dia kata suami saya aksiden kak. Tulang rusuk namun 6, 7, 8, 9 patah. Ada mesej kat saya. Ada darah dalam paru-paru. Doktor nak tebuk, nak buang darah. Nangis nak buat apa kak? Macam mana nak buat selamat ke suami saya? Kak ni kata hang sabar dulu. Sabar saat. Minta tolong doa banyak-banyak ke Allah Ta'ala. Sila. Minta tolong Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia. Untuk apa? Untuk Allah buat kebaikan kat suami dia.
Tapi masuk hari pertama, kedua, tak jadi juga. Dia masih kena pakai topeng, kena pakai apa, oksigen tu. Dan doktor pun nak operation lah. Pasal tulang rusuk patah, tulang patah. Accident, tangan terkoyak. Nak sambung, nak jahit balik. Tak apa, yang tu tak apalah. Nu hak yang ni. Kat dada dia, darah beku dalam. Anak duk tanya mak dia, mak ayah pergi mana tak balik. Lalu dia balik lah, ni tak balik ni. Isteri dia kata nak habang, tak kena, tak habang, tak kena. Dia macam mana kau? Abang lah kata ayah pergi outstation, abang ambil lah. Minggu depan balik. Mohong pergi. Ni mohong sunat kan, mohong wajib kan, tahu lah. Dan 2 hari di hospital, si isteri ni duduk berhubungan dengan mak menekan dia juga. Dia kata nak buat macam mana kak? Nak buat macam mana? Kak dia kata macam ni lah. Yang kak duk amalkan untuk sembuh, untuk panjangkan umur ataupun nak bagi sembuh cepat ni, kak amalkan satu benda. Sebelum dia kata, kakak pada kak lah. Kanser payudara tahap 4. Dia nak buat macam mana kata? Bila pergi mengaji dengan ustaz kata ceruk, ustaz kata kena sedekah untuk sembuh penyakit. Maka kakak ni kata kat anak menakan dia kata hang cubalah ambil duit. Kan, ambil duit suami hang tu, atau hang ada duit mana, sedekah atas nama suami hang yang accident tu. Kata nama dia supaya Allah berbuat baik kat dia. Mudah-mudahan harapan macam tu. Hang doa gitu. Jadi kau ni betul tak tahu nak buat apa dah. Isteri tak tahu nak buat apa dah. Dia pun habis retiak nak kot. Doa banyak dah. Teriak hari-hari. Dia pun ambil duit. Pergi bagi. Dekat orang miskin. Tak mana-mana dia jumpa. Kan? Dia kata, mak menakan, kata kat anak menakan, dia kata, seperti mana kita pergi umrah dulu. Kita jumpa orang pekerja-pekerja yang duk mop lantai di Masjidil Haram tu, bagi sedekah dia. Ni hang sama juga, tengok pekerja-pekerja atau mana yang nampak miskin, bangla ke apa ke, hang bagilah sedekah sikit atas kemampuan hang. Lepas 2 hari tuan-tuan, mesej yang sampai saya bercerita macam cerita hari, keajaiban berlaku. Doktor main tengok, doktor tengok air. Dia belum menyamar, menapas elok, tidak nak jawab tak boleh sebab tulang rusuk patah. Keajaiban berlaku tuan-tuan. Dengan sebab apa? Benar kata Allah Subhanahu wa taala. 2 benda dah kata Nabi SAW, 2 benda yang memanjangkan usia, menambahkan apa? Memanjangkan umur. Silaturahim dengan sedekah. 2 benda. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cerita ni sama juga tuan. Sama juga. Cerita Nabi Daud ni dengan malaikat Maut sama juga. Rupa-rupanya silaturahim ni memanjangkan usia. Dan jawapan dia, siapa yang menyambung ke silaturahim panjang usia, bilaks, lawan dia balik, siapa putus silaturahim bermakna memendekkan usia. Ini terbukti. Lawan kan? Lawan balik. Siapa sambung silaturahim, jaga silaturahim dia elok. Jangan berkelahi, jangan bermusuh. Hak sikit-sikit tu lepas-lepas bawalah. Kan? Hak sikit-sikit tu lepas-lepas bawalah. Ni kata pula, aku tak maaf, aku tuntut depan Allah. Kamu cakap. Beriman sikit lah bagi cakap tu kan? Cakap beriman sikit. Kita tak mau soal jawab depan Allah kalau boleh. Dia lebih kata pula, kata, aku nak tuntut depan Allah. Bermakna, nak buat perhitungan depan Allah. Ni kita nak masuk syurga cepat. Tak mau lah tuntut ni. Payah kira. Kenapa tuan-tuan? Satu hari akhirat sama dengan orang tuan 50,000 tahun dunia. Ayat keempat surah Al-Ma'arij, Allah kata apa? Kana miqdaruhu 50,000 sanah. Adalah kadar satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Dia nak pergi sembang, nak pergi buat kira bercerah depan Tuhan, depan Allah. Dia ingat tak baca ayat ni kan tuan? Itulah kena mengaji, beritahu sikit. Ni nak pergi buat perhitungan depan Allah. Aku tuntut depan Allah Ta'ala esok. Ingat Tuhan ni kawan hang ke?
Kalau boleh maaf, maaf lah sebab kita tak mau sangkut. Tak mau sangkut. Kalau boleh nak masuk syurga cepat. Bersama dengan orang masuk syurga, tak ada hisap kalau boleh. Ni pergi cari pasal nak hisap dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, jom jaga silaturahim. Jom dia jaga silaturahim. Mereka tak mau punya pasal mereka. Kita wajib jaga. Orang nak putih pergi kat orang, kita jaga. Kadang-kadang syaitan ni nak pergi bergaduh kan susah payah pun, senang je. Kan? Nak pergi berenggang kita bukan susah pun, senang je. Tapi bila kewajipan, bila mana kerja syaitan nak pergi pisah kita, maka wajib atas kita menjaga silaturahim. Kerana kita faham balik, siapa jaga silaturahim seperti mana memanjangkan usia dia, menjaga silaturahim seperti mana meminta, mengharap Allah memanjangkan usia. Rupanya kunci duduk dalam tu. Kunci panjang umur duduk dalam tu rupanya. Tahu mana? Duduk dalam menjaga silaturahim. Kerana silaturahim itu hubungan baik dengan Allah. Kerana Allah tu Ar-Rahim. Sifat dia Ar-Rahim. Baik, sambung. Dan kata setengah ulama, kan tadi kan, yang kata malaikat Maut kata seorang adalah salah seorang tu nak mati 7 hari, tiba-tiba tak mati dah 7 hari, melainkan Allah panjang usia dia. Malaikat Habak kata Allah tambahkan umurnya lagi 20 tahun kerana menjaga silaturahim itu mujarab. Baik. Kata setengah ulama, headline pula ni, yakni ditambahkan pada umur itu, disuratkan pahalanya kemudian daripada matinya. Ulama dia kata pula, maksudnya apa dia? Maksudnya pahalanya itu diberi kemudian pada mati. Dia mati, tapi pahala Allah bagi dalam kubur. Pahala apa tu? Pahala silaturahim. Tuan-tuan dan muslimin, kita ni hidup. Kita nak hidup tapi akan mati. Yang mati tuan-tuan, mereka mati tapi tunggu nak hidup pula. Kita tak mati lagi, pakat tunggu nak mati. Bila mati apa pula jadi? Bila mati tunggu nak hidup pula. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kamu tu hidup, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan, Allah matikan, dan kepada Allah kamu akan kembali. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan dan sekalian, jadi pahala silaturahim ni kata setengah ulama, Allah berikan ketika mana dalam kubur nanti. Pahala silaturahim. Apa dia pahala silaturahim ni? Maknanya kata ulama sebut juga, maksud pahala silaturahim terima di kubur, maknanya Allah rahmati dia. Kan kita doa tu, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang pertama, wa afiatan fil jasad. Yang ketiga, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Nombor 4, wa taubatan qabla al-maut. 5, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. 6, 7. Doa yang ketujuh, minta Allah rahmati selepas mati. Apa maksud rahmat? Allah kasih sayang selepas mati. Maka di sini kita kata apa? Orang yang dirahmati oleh Allah di kubur itu ialah orang yang menjaga silaturahim semasa hidup. Jadi apa kewajipan kita tuan-tuan? Kewajipan kita tamana sekalipun, duduklah tamana sekalipun, wajib atas kita ni menjaga sungguh silaturahim. Kerana iblis sentiasa nak buat bagi kita bergaduh. Iblis sentiasa cari jalan supaya kita berkelahi. Itu kerja dia. Maka itu bila itu kerja dia, kerja kita jaga silaturahim elok-elok supaya bertambah berkat kehidupan, bertambah baik pergaulan, bertambah baik kehidupan kita di alam sana nanti ketika mana kita mati. Sambung. Kata Dhahhak, satu ulama, bahawasanya seorang tinggal lagi umurnya 3 hari. Ini kata ulama lain pula. Cerita pasal apa? Cerita pasal sambung silaturahim. Menjaga silaturahim ni. Bahawasanya
seorang tinggal lagi umurnya 3 hari. Kata ulama, ada seorang ni umur dia lagi 3 hari je. Tuan-tuan yang Allah sekalian, kita tak tahu baki umur kita berapa lagi. Kita tak tahu baki umur apa tu lagi. Umur yang lepas kita dah berapa? Umur yang lepas ni kita dah berapa? Sampai hari ni kita berapa dah? Kalau saya pun 54 lebih lah. Sampai hari ni. Hak ke depan tak tahu. Baki berapa tak tahu lagi. Minta-minta panjang lah kan. Untuk apa panjang? Untuk sentiasa beramal lagi. Mencari kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan lupa. Kita dah hidup. Kebanyakan kita lah, majoriti kita ni dah hidup setengah daripada abad. Setengah 50 tahun dah. Setengah plus 100, 50 tahun. Dah sampai tahap tu. Cuma yang kita tak tahu ialah baki umur ni tinggal berapa. Tak tahu. Tak ada siapa tahu baki umur tinggal berapa. Tuan-tuan, saya ibarat macam ni lah. Ibarat kita macam ni. Kata buat cucuk lah. Buat cucuk. Bayi rumah buat cucuk lah. Senang faham lah. Kata buat cokodok lah. Buat cokodok. Bila buat cokodok ni tuan-tuan, tepung terlebih. Keras. Tauk pula tuan, orang tu panggil tauk lah kan. Tauk cucuk. Tauk pula, api kuat pula. Jadi apa? Keras dengan hangi. Hak yang mula ni, hak kita tauk ni, hak berapa penampih ni. Hak yang 40 biji dah kita lempak ni, atau 50 biji kita ada lempak ni, semua hangit belakang. Tiba-tiba, dalam bekas yang kita ada sikit lagi ni, baki tu, ada sikit lagi, lebih kurang 10 biji. Kan, kita nak buat tu lebih kurang anggaran 50 biji. 40 biji hangit, dengan keras memang cukup. Ada baki sikit lagi, yang tak tahu lagi ni, tepung tu tak tahu lagi. Kita kira-kira lebih kurang 10 biji lagi. Tuan-tuan, nak tahu juga ke ikut cara lama ataupun nak stop, ubah cara? Nak tahu cara lama juga ke, cucuk tu, hak baki ni, ataupun nak celur api sikit, nak tambah hayak sikit. Bagi ubah lain. Pasal apa? Ni tak boleh makan semua ni. Hak 40 biji semua tak boleh makan mereka. Ini buat apa? Selur api. Api kuat sangat, hangit kat luar. Selur api, tambah hayak sikit buat lain. Supaya apa? Supaya 10 biji itu boleh makan. Faham tak? Maksud kita pada hak umur 40 lah tu, kita 40 tahun tu dah tak ada buat apa lah. Terlajak macam-macam tuan. Hak dosa macam-macam kita ni. Dosa tak sedap, dosa sedap, dosa sengaja, hak tak sengaja, hak tahu, hak tak tahu, hak sembunyi, hak rahsia, hak tunjuk, semua ada. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir la ilaha illa anta. Baca doa tu kan? Pasal apa? Doa dosa dulu, dosa lah, dosa sembunyi, dosa hak yang terang-terang, dosa hak tak sedang, dosa sedang, dosa hak yang tahu, dosa tak tahu. Minta Allah ampun. Jadi masuk kita tuan, hak 40 biji tak boleh buat apa-apa lah, keras lah. Makan pun tak sedap, keras kong. Hangit dengan keras semua. Kita doa harap jaga ni, jaga hak 10 biji ni. Hak yang 40 biji tak boleh makan lah. Jagalah hak 10 biji ni elok. Buat macam mana? Selur api sikit, api deras sangat. Lepas tu tambah hayak sikit bagi lembut. Goreng lain. Apa maksud dia tuan? Selur api. Apa dia api? Nafsu amarah itu selurkan. Selurkan. Nak dunia, nak yang nu, selur. Nak mati lah. Selurkan api kehendak dunia. Tambah hayak sikit. Tambah keinsafan pada diri kita akan mati. Selur-selur kacau. Lempaklah. Tauklah lagi 10 biji itu. Harapan dia boleh makan juga. Apa maksud kita tuan? Maksud kita. Baki umur yang mungkin tinggal lagi 10 hari. 10 bulan. 10 minggu. Mungkin 10 tahun lagi. Baki umur tu mari kita jaga elok. Supaya ada gunanya juga.
supaya kita bergunakan kesempatan yang ada, yang berbaki tak tahu bila ni, untuk kita sama-sama buat sesuatu. Kita tak boleh ubah masa lalu, tapi kita boleh ubah masa depan. Kan? Masa lepas tak boleh buat apa dah. Dah terlepas dah. Tapi masih ada masa depan yang boleh kita ubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa. Ni masa nak main ni. Kalau dah sebelum ni jarang-jarang ke masjid, inilah masa dia. Covid cerita lain, aku pergi masjid juga. Sebab aku nak tengok masa depan aku. Firman Allah Taala pada surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takut pada Allah. Cara bertakwa pada Allah lagu mana ayat ni? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Setiap diri, kata Allah, kena tengok masa lampau dan tengok masa depan. Masa lepas sudahlah. Tengok masa depan. Baik, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Setiap diri kena tengok apa yang dia buat lepas. Lighadin, untuk tengok masa depan. Maknanya lepas sudahlah. Jom tengok masa depan kita. Ghadin, masa depan, esok. Wattaqullah, kata Allah, dan hendaklah kau bertakwa pada Allah. Dan Allah tu Maha mengetahui apa kau sembunyikan. Tutup ayat 18 tu. Jadi cara takwa yang ada, tuan-tuan, cara ayat takwa ni ada lebih kurang 200 ayat. Paling banyak dalam Quran ayat takwa. Dan cara takwa yang Allah sebut dalam Quran tak sama. Dalam ayat ni kalau cara turun bawah lagi, jumpa dengan ayat lau anzalna hadzal Quran. Ayat 18 ni cerita pasal kata Allah, wahai manusia yang bertakwa, yang beriman, takut pada Allah. Dan cara takut pada Allah tu ialah dengan engkau melihat apa yang kau telah kau buat dan apa yang kau nak jadikan masa depan diri kau mana. Wattaqullah, takutlah Allah. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, saya patah balik, kita masih ada baki umur yang tak tahu bila nak habis. Harapan kita mungkin kita minta pada Allah supaya Allah panjangkan usia. Cara panjang usia ulang balik tuan apa dia? Jaga silaturahim dan bersedekahlah. Kerana ini saja yang cara yang diberi oleh Nabi SAW, rahsia-rahsia daripada para anbiya, macam mana bagi panjang umur seseorang. Pasal apa kita minta Allah panjang usia tuan? Kerana kita nak menambah-nambahkan lagi pahala ibadat. Kita minta Allah panjang usia kita, amin. Kerana niat kita nak lebih sujud pada Allah. Di kalangan kita, minta maaf saya sebut, di kalangan kita ni ada yang tahajud setiap malam dan ada yang tak tahajud pun sampai hari ini. Jadi peluanglah. Peluang Allah tambahkan masa, peluang Allah tambahkan usia untuk bertahajud ke setiap malam. Mudah-mudahan. Dan saya ulang balik, masa umur yang berbaki ni nak buat apa? Jika sekiranya Allah tambahkan lagi umur kita esok, lusa, tulan, sampailah lagi 10 tahun nak buat apa? Atau 5 tahun lagi nak buat apa ni umur kita? Maka saya turun jawab dengan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bila orang tanya dia, ya Imam, kalau kau esok ni kau hidup lagi, kau nak buat apa? Ya Imam Ghazali, ya Imam, jika Allah takdirkan engkau masih panjang usiamu sampai esok hari, kau nak buat apa? Maka dengan senyum jawab Imam Ghazali, kalau Allah panjangkan aku esok, masih panjang umurku lagi, aku hanya nak satu ya. Aku nak minta Allah ampun dosa aku. Kerana peluang untuk minta ampun masih dibuka lagi kalau aku hidup esok. Pasal apa ya Imam? Kau nak minta Allah pun ampun dosa? Dia kata apa? Kerana aku dan kau adalah hamba Allah yang berdosa.
Maka aku nak fahamkan kau, kata dia. Allah, bila Allah sudi panjangkan umur, bermakna Allah hendak kita minta ampun kat dia, sebab dia tak mau kita mati pada keadaan kita bawa dosa, tanggung dosa. Jadi tuan, umur baki tak tahu apa lagi. Mati memang dekat dengan kita dah. Kan? Mati ke dekat dengan kita. Tak tahu bila. Yang muda, yang tua, yang hidup, yang apa, yang susah, yang senang, yang mulia, yang hina, yang kaya, yang miskin, yang ibadat atau tak ibadat, yang Islam atau kafir, semua akan mati. Tunggu masa. Tapi kita minta pada Allah sekali ulang balik. Kita minta pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita bina, dengan sedekah yang kita selalu hulurkan, mudah-mudahan dua benda ni memanjangkan usia kita. Untuk lebih kita beribadat pada Allah. Sebab bagi pihak saya, sama dengan tuan juga, tak puas lagi dai ni nak sujud pada Allah. Tak puas lagi dai ni letak atas bumi nak sujud pada Allah. Ya Allah, aku sembah Engkau, ya Allah. Tak puas hati. Sedangkan kita faham juga, anda kita faham pula 15 sampai 30, 25, kita tahu siapa kita. Kan? Kita tahu siapa kita. 15 sampai 20, 25, 30, kita kenal siapa kita. Dan seperti mana usia 40 lah mungkinlah. Kita kembali balik jadi hambanya yang beribadat kat dia. Dan sampai hari ini, kita sentiasa di tempat, di rumah Allah. Sampai hari ini juga kita dapat sentiasa mengaji, buat kebaikan, ketaatan, kerana kita sedang menanti kematian. Yakinlah tuan-tuan, lambat atau cepat, kita akan mati. Dan saya tanya juga kat diri saya selalu, saya beberapa soalan untuk saya tanya kepada tuan sama. Dalam Quran, dalam hadis, dia sebut tentang makam-makam ataupun peringkat-peringkat kita ni. Pertama Islam, kedua iman, ketiga taqwa, keempat ihsan, kelima ikhlas. 5. Islam dipanggil muslimin. Iman dipanggil mukminin. Taqwa dipanggil muttaqin. Ihsan dipanggil muhsinin. Dan ikhlas dibaca dengan dua wajah, mukhlisin dan mukhlasin. 5. Cuma saya tak uraikan tuan-tuan. Apa yang saya nak maksudkan tuan ya? Dia tanggal 5 benda ni, 5 tempat ni, Muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin, mukhlisin. Soalan daripada saya, hari kita nak mati esok, kita nak mati atas makam apa? You know? Hari kita nak minta Allah cabut nyawa kita nanti, kita nak minta Allah cabut nyawa ketika mana kita mati itu, kita nak duduk atas makam apa? Islam, iman, taqwa, ihsan, ikhlas. Nak duduk tak mana? Duduk tak mana? Maka jawapan dia nak bergenjak daripada muslimin kepada mukminin, mukmin kepada muttaqin, muttaqin pada muhsinin, muhsin pada mukhlisin, hanya perlu masa. Masa esok nama ini kita boleh berubah daripada Islam kepada muslimin, kepada mukminin. Kita boleh ubah dengan kehidupan yang masih Allah bagi, dengan ruang masa yang masih Allah bagi. Masih Allah buka lagi ruang-ruang untuk kita cari makam-makam yang 5 ni. Baik. Tapi kita nak minta apa dia tuan? Kita nak minta apa? Paling tak ada pun kita nak mati atas makam yang kedua ni, mukmin. Mukmin. Bila mukmin pula, surah mukmin menyatakan bahawa qad aflahal mu'minun. Ciri-ciri orang beriman ada 5-6 tentu. Ada kita orang beriman? Atau kita orang bertakwa? Atau kita orang ihsan? Ataupun kita orang ikhlas? Maksud kita sekali lagi, kita akan mati dan kita nak mati atas makam apa yang kita nak. Cuma masalah.
menentukan, boleh mengubah keadaan. Masa kita mai, esok, lusa, tulat, boleh ubah daripada Islam kepada beriman dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan amal-amal yang tertentu, dengan apa? Dengan syarat-syarat yang tertentu. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah. Minta maaf banyak atas salah silap bahasa. Jumpa lagi bulan depan izin Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فاتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.